Deruan angin dan deruman enjin bagai dendangan yang mengasyikkan buat kami. Aspal hitam dan gurun kelabu berdebu bagai tiada penghujung. Kami bagai pencari kaki langit yang tak kenal lelah atau putus asa. Kami yakini di ujung pencarian di bumi Anbiya ini ada penemuan dan pengalaman kerana ia mahu dikongsi bersama anda dalam jejak Rasul. Hari itu, kami menanti sinar mentari pagi di bumi Esfahan, Iran. Esfahan menjemput kami berkenalan dengan wajah-wajah warganya. Kami menemui kesederhanaan dan keterbukaan di wajah mereka. Rupa-rupanya, bukan semua wanitanya bercadur hitam. Mereka juga tidak dilarang berada di jalanan asalkan budi dan syariat tidak diabaikan. Seperti kembarnya Kuala Lumpur, Esfahan juga ada pasar semeriah Chowkit. Kami berkesempatan meninjau jalan Kuala Lumpur, sebatang jalan yang dinamakan sempena kembar Esfahan ini. Makam berkubah biru ini didedikasikan khusus buat tokoh Esfahan yang terkenal, Muhammad Kazim, atau lebih dikenali dengan Wali Esfahan. Penghormatan sebegini adalah sebagai mengiktiraf sumbangannya kepada Esfahan dan Iran. Untaian doa daripada kami buat Muhammad Kazim yang dihormati sebagai penyair dan ahli falsafah yang juga pakar dalam seni kaligrafi. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Kami dibawa ke kawasan perkuburan Tahta Falad. Di sinilah bersemadinya sebahagian daripada ratusan ribu korban perang Iran-Iraq yang tercetus pada tahun 1980 dan berlarutan selama 8 tahun berikutnya. Perkuburan Tahta Falad seluas 700 ekar ini menjadi saksi betapa peperangan telah menuntut harga yang tidak ternilai, darah dan nyawa manusia. Inilah wajah-wajah yang hanya tinggal nama. Pemergian mereka diiringi air mata. Pejuang-pejuang yang kecundang ini terus diingati selama-lamanya sebagai wira kebanggaan negara. Di kawasan yang sama, kami dibawa menziarahi makam seorang nabi yang pernah diutuskan di kalangan Bani Israel. Inilah makam Nabi Yusha bin Nun bin
Ifraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Catatan sejarah menyebut Nabi Yusha dilahirkan di Palestin. Kalangan ahli kitab menggelar baginda Yusha anak saudara Hud. Diriwayatkan, Nabi Yusha telah menemani Nabi Musa sewaktu baginda keluar mencari Nabi Khidir di pertemuan dua laut, seperti yang dinyatakan dalam ayat 60 hingga 65 surah Al-Kahfi. Batu nisan di atas makam ini dibuat 12 tahun lalu. Penduduk tempatan menceritakan, tanah di kawasan makam ini pernah berkata-kata dengan cucu Nabi, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kononnya ia mengadu tentang perlakuan khurafat yang dilakukan orang ramai di perkuburan ini, lantas meminta Sayyidina Hasan mencegah kegiatan yang berdosa itu. Semenjak peristiwa itu, kawasan tanah makam Nabi Yusha dikenali sebagai Lisanul Ard atau bumi yang berkata-kata. Kami dibawa menziarahi sebuah lagi makam Nabi melalui lorong sempit di celah-celah bangunan ini. Sebenarnya, berjalan kaki lebih cepat untuk ke situ. Lelaki tua yang gagah berusia 89 tahun ini bernama Syed Jalaluddin. Kami sungguh terharu dengan kesudiannya menghulurkan bantuan. Inilah makam Nabi Sya'ya alaihissalam. Riwayat menyatakan, cucu beliaulah orang alim yang menawarkan diri kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bagi memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam sekelip mata. Peristiwa itu ada dinyatakan di dalam ayat 40 surah An-Naml. Titipan selawat dan doa daripada kami buatmu, Nabi yang mulia. Jumhuriyah Islamiyah Iran atau Republik Islam Iran berkeluasan 1.648 km persegi. Hampir separuh muka buminya bergunung ganang. Dalam tempoh 20 tahun yang lalu, 943 kejadian gempa bumi telah dilaporkan berlaku di negara ini. % rakyat Iran tinggal di kawasan luar bandar. Ada yang hidup secara nomad. Mereka memilih cara hidup nomad mungkin kerana tradisi ataupun iklim dan bentuk muka bumi yang tidak mengizinkan mereka menetap lama. Cuaca, saliran dan tanah yang subur memungkinkan lembah ini dihuni manusia dan haiwan ternakan. Kegiatan penternakan agak meluas di sebelah barat Iran yang kebanyakannya diusahakan oleh puak nomad. Selain dipelihara untuk daging dan susu, biri-biri yang dianggarkan berjumlah 45 juta ekor membekalkan bulu yang cukup untuk industri pakaian dan permaidani di Iran. Perjalanan sejauh 500 km di kawasan gurun dan pergunungan ini akan membawa kami ke Nain, destinasi bersejarah yang berusia lebih 3.000 tahun. Tirai malam dilabuhkan dan kami ditawarkan dengan kejutan. Salah sebuah kenderaan putus tali kipasnya. Sudah menjadi lumrah, pengembaraan pasti ada cabaran dan kejutan.
tanpa alat ganti dan jarum jam menjejah 12 tengah malam. Dengan cuaca sejuk 3 darjah Celsius, berada di kawasan asing yang tidak kami ketahui namanya ini cukup membuatkan kami berdebar. Sebuah lori membawa haiwan ternakan berhenti. Pemandunya cuba menawarkan bantuan. Bahasa yang berbeza tidak menghalang kami untuk cuba berkomunikasi. Cubaan lelaki ini untuk membantu tidak berhasil. Malang sekali tiada kedai alat ganti yang dibuka pada waktu sebegini. Kedai yang terhampir pula letaknya 100 km dari sini. Namun, teh suam yang masih bersisa mampu menceriakan suasana. Malam itu kami berpeluang tidur di kawasan gurun yang kesejukannya menghampiri 0 darjah Celsius. Pengalaman itu kami raikan keesokan harinya dengan sarapan pagi yang paling sedap di dunia. Makanan yang sedikit namun dikongsi bersama ini ada keberkatannya. Roti tempatan yang kami sesuaikan dengan selera dan cita rasa Melayu ini terasa begitu lazat dan memadai untuk mengalas perut. Benarlah kata orang, tukang masak paling handal ialah kelaparan. Perut sudah diisi, kenderaan berjaya dibaiki, cabaran menjejak sejarah membawa kami menuju destinasi. Terlintas di benak, setiap peristiwa ada rahsia dan hikmahnya. Paling tidak, ia menjadi pengalaman buat kenangan. Keinsafan menyapa kami. Cabaran jejak Rasul di bumi Parsi ini tidaklah sehebat mana kalau dibandingkan dengan pengalaman mujahid terdahulu. Mereka menggadaikan darah dan nyawa demi memastikan panji-panji tauhid berkibar megah di rantau ini. Bertanyalah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang bertempur di Qadisiyah, atau Huzaifah bin Yaman, atau Abu Musa al-Ash'ari yang pernah membuka kota Tehran 13 kurun yang lalu. Pengalaman yang kami lalui tidak setanding peluh dan darah pejuang Islam silam. Akhirnya kami sampai juga ke Bandar Naim yang dihuni 70,000 orang penduduk. Kami disambut dengan kesesakan lalu lintasnya. Naim punya sejarah yang panjang sejak zaman dinasti Achaemenian lagi. Di Naim kami mengunjungi sebuah masjid yang dikatakan berusia lebih 1000 tahun terletak di pinggir bandar. Masjid Omar bin Abdul Aziz atau Jami' Naim ini dibina daripada batu bata tanah liat sebagai bahan utama. Kami difahamkan ia akan membuatkan suhu di dalam masjid lebih rendah berbanding di luarnya pada musim panas. Manakala pada musim sejuk, suhu dalam masjid pula menjadi lebih tinggi berbanding di luarnya. Sekalipun sebahagian besar bahan binaan masjid ini daripada batu bata tanah liat, kubahnya tetap dihiasi indah. Begitu juga menaranya. Inilah keindahan seni dalam kesederhanaan.
Destinasi kami seterusnya di daerah ini ialah sebuah kubu lama. Dari jauh kelihatan perkampungan Muhammadiyah yang letaknya 8 km dari pusat Bandar Naim. Diceritakan, tentera Islam pernah menjadikan kawasan ini sebagai kubu pertahanan mereka 13 kurun lalu. Dengan lokasinya yang jauh daripada jalan raya utama, perkampungan di gurun ini terasa lengang dan terpencil. Kami diberitahu kebanyakan kesan-kesan bersejarah di perkampungan ini terbiar di mamah zaman. Sejarah menunjukkan kejayaan tentera Islam yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan Qadisiyah pada tahun 636 telah membuka pintu penyebaran Islam di Parsi secara lebih meluas. Pertempuran Qadisiyah yang berlangsung selama 4 hari itu menyaksikan tentera Parsi yang dipimpin oleh Rustam berjaya ditumpaskan dan panglima itu sendiri terkorban. Antara sahabat Nabi yang menyertai misi pembukaan Parsi ialah Talhah bin Ubaidullah, Nu'man bin Mukrin, Dara bin Khattab dan ramai lagi. Antara mereka ada yang gugur syahid seperti Sa'ad bin Ubaid al-Ansari. Sekalipun rumah penduduk di sini kelihatan ringkas dan sederhana, mereka tetap mendapat bekalan elektrik dan telefon. Bekalan air bawah tanah atau ghanat memungkinkan kegiatan pertanian di kawasan gurun seperti ini. Kami terpaksa mendaki untuk sampai ke kubu bersejarah itu. Kubu berusia lebih 700 tahun ini terletak di atas bukit. Kedudukannya yang tinggi memudahkan tentera Islam meninjau persekitaran serta mengesan kehadiran musuh. Suatu masa dahulu, kubu setebal 1 meter ini mampu menahan serangan musuh. Namun dengan berlalunya masa yang panjang serta faktor cuaca, kubu ini memerlukan usaha-usaha pemeliharaan. Andainya ia dibiarkan di mamah masa dan cuaca, generasi mendatang mungkin tidak akan berpeluang lagi melihat kubu segagah gunung di persekitarannya ini. Bumi Naim yang subur menyaksikan pejuang Islam menyempurnakan peranan mereka di Iran. Kerana itu, tidak heranlah rakyatnya Brahma begitu berbudi kepada kami, pengembara asing di bumi Parsi ini. Kami tidak malu menumpang megah kerana sejarah mereka adalah sejarah kami jua, sejarah umat Islam sedunia. Iran, bumi pesona mata memandang. Panoramanya pelbagai, merakam kenangan. Esok kami bawakan jejak Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW di Rom Hormuz buat anda. Ikuti kisah Nabi Khidir yang didakwa penduduk tempatan singgah di tempat ibadat ini setiap malam Jumaat tiba.